Marilah kita pelajari pula riwayat Ibban bin Ilyas, di mana dia berkata, Ibban bin Ilyas dia sebut, pada satu hari aku keluar daripada rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Basrah. Tiba-tiba aku melihat sebuah jenazah, satu jenazah yang diangkat oleh 4 orang yang hitam. Aku tengok satu jenazah yang diangkat oleh 4 orang yang hitam, tetapi aku tidak melihat lelaki-lelaki lain berserta mereka. Aku tak tengok ada lelaki lain. Ada satu jenazah yang diangkat oleh 4 orang yang hitam. Lantas keluar daripada mulut aku perkataan, Subhanallah, Maha Suci Allah, di mana di kota Basrah ini ada jenazah Muslim yang tidak mendapat perhatian orang, maka biarkanlah aku menemani mereka itu. Tengok, ada satu jenazah yang diusung oleh 4 orang lelaki yang hitam. Tengok tak ada orang lain yang ikut. Aku kata Subhanallah, ada juga orang yang tak ada orang, tak ada keluarga orang ni yang nak dihantar ke kubur. Aku pun pergi bersama mereka. Tatkala mereka itu meletakkan jenazah untuk disembahyangkan, maka mereka berkata padaku, silakanlah tuan, maksudnya supaya aku menjadi imam. Apabila letak je mayat ni nak disembahyangkan, orang 4 orang tu, silakan aku. Ini katanya Ibban bin Ilyas, dia cerita demikian. Kemudian dia suruh aku jadi imam. Aku menjawab, tuan-tuan lah yang lebih patut daripadaku. Mereka kata, ya sama, disebut. Saya pun jawab, Allah, dia kata, saya ni baru je mengikut tuan-tuan lah, tuan-tuan yang bawa mayat ni. Dan dia kata, ya sama. Kemudian aku pun maju sebagai imam sembahyang. Di imam ni, kalau berlaku imam, orang tolak kita. Dan di sudut hukumnya makruh kalau kita tolak orang lain pula. Dia panggil demikian. Dia hukum dia makruh kalau orang mandang-mandang orang tolak kita. Kitanya orang dah perhati dah kita ni sesuai untuk jadi imam. Kita jangan mengundur tolak pula orang lain. Tolak orang lain makruh hukum dia dipanggil. Maksudnya dipanggil demikian di sudut hukum. Tapi kalaulah ada lagi orang yang lebih soleh daripada kita mengundur dengan tujuan memberi kelebihan kepada orang soleh, itu sunat hukum dia. Itu kena pandai beza ya. Dia panggil. Tapi jangan pula kita rasa bangga pula, aku paling soleh sekali sebut. Dia bangga pula, tak. Maksudnya kita ni kalau orang tolak je kita dah yang terbaik. Jangan tolak menolak, dia tak nak jadi imam. Jangan. Maksudnya apabila orang tolak je kita jadi imam, tu sunat dah kita menjadi imam. Kemudian aku pun maju sebagai imam sembahyang, dan kami pun menyembahyangkan mayat itu. Mayat ni senang je, 4 kali takbir, tak payah rukuk-rukuk lah kita ni. Nak sebutnya, dalam keadaan yang sembahyang mayat itu, setelah sembahyang aku bertanya pada mereka, bagaimana ceritanya mayat ini? Siap je sembahyang, aku tanya terus, mayat ni kenapa? Mereka menjawab, kami diupah oleh wanita itu. Setelah itu aku pun duduk. Orang tu jawab, ada orang perempuan tu upah aku, kami bawa mayat ni. Kemudian setelah itu aku pun duduk melihat mereka menguburkan mayat tersebut. Tak tahu cerita siapa orang ni, tak tahu. Setelah mayat itu dikuburkan, tidak berapa lama kemudian wanita yang tidak jauh daripada perkuburan itu kembali pulang sambil tertawa. Misteri dia panggil. Kalau kita meremang bulu roma lah panggil. Orang perempuan ni lepas pada ke bumi mayat yang dah selesai ni, perempuan tu balik ketawa. Kemudian kerana itu aku pergi kepada wanita itu. Aku pun pelik tengok dia ni. Aku pergi dengan wanita itu dan aku ingin menanyakan sesuatu mengenai hal keadaan ini. Aku bertanya kepadanya, kamu akan selamat dengan kebenaran. Sebab itu ceritakanlah padaku bagaimana kejadian ini. Kamu tolong cerita tentang perkara yang benar. Sebenarnya cerita apa yang sedang berlaku? Dia menjawab, yang mati itu adalah puteraku. Yang meninggal dunia tu anak kesayangan aku. Dia tidak meninggalkan perbuatan durhaka, tetapi semua maksiat dilakukannya. Semua maksiat dilakukan. Dia sakit sejak 3 hari yang lalu. Dia berkata padaku, maknanya maksiat ni dia buat 3 hari yang lalu. Dia sebut pada aku, Mama, apabila aku meninggal dunia, jangan Mama katakan pada jiran-jiran kita atas kematianku, supaya mereka tidak melihat jenazahku, selain hanya memaki-maki atas kematianku ini.
Oleh kerana jahat sangat, dia sebut pada mak dia, mak, mama, umi, kalaulah saya meninggal dunia, dia kata 3 hari yang lepas, kalau saya meninggal dunia, jangan bagi tahu pada jiran-jiran. Kenapa? Takut nanti jiran-jiran dia maki mayat saya ni pula. Dia maki mayat saya ni kerana memang saya ni jahat. Jiran-jiran tahu saya ni jahat. Jiran-jiran tahu saya ni jahat. Nanti jiran-jiran sebut, alhamdulillah mati juga dia ni. Lama dah nak suruh mati, tak mati-mati. Jadi hari dia mati, supaya mereka tak maki saya, biarlah mama jangan bagi tahu, biar saya mati senyap-senyap. Dia sebut demikian. Dan mama tulislah atas cincinku ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama tulis yang mama masukkanlah cincin itu dalam kafanku, dalam kain kafanku. Moga-moga Allah mengasihi aku. Kemudian mama injakkan kaki mama atas pipiku, serta mama katakanlah, inilah balasan terhadap orang yang durhaka kepada Allah. Maknanya letak kaki mama tu nak tunjuk hinanya dia dengan dosa dia. Mama letakkan kaki, maksudnya mama marahlah pada saya, tak apa pun. Tak apa kalau mama marah, sebut pada saya, inilah balasan orang yang durhaka pada Allah. Apabila mama telah menguburkan aku, maka mama angkatlah kedua tangan mama sambil bermohon kepada Allah, dan mama katakanlah permohonan itu, aku telah meredai anakku, maka redailah ia pula ya Allah terhadap anak aku ini. Tengok dosa orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa, dia sebut pada mak dia, dia kata, waktu mana dah kuburkan mayat saya mama sebut begini, ya Allah, aku redalah pada anak aku ni ya Allah, oleh kerana aku reda pada kamu reda pada dia ya Allah, kamu redalah pada anak aku ni ya Allah. Ni bagaimana orang yang dia buat maksiat, dosa apa dia tak buat, dia buat dosa, tapi 3 hari sebelum mana kematian dia, inilah kata-kata dia yang dia ajar ini. Demikianlah wasiatnya kepadaku. Kemudian tatkala ia telah meninggal dunia, aku laksanakanlah sekalian wasiat-wasiat itu. Maka tatkala aku angkat kedua tanganku ke langit dengan permohonan di atas, aku dengar suara anakku dengan bahasa yang lancar, kembalilah mama, sebab aku telah menghadap kepada Allah yang Maha Kasih dan tidak marah kepadaku. Itulah yang menyebabkan aku ketawa tadi, disebut. Ini sebut gambaran apabila aku selesai ke bumi mayat tadi, dia kata, aku dengar suara anak aku ni sebut, dia sebut apa dia, mama baliklah ke rumah. Dan balik ke rumah disebut kerana aku telah menghadap di hadapan Allah yang Maha Kasih pada aku, dan Allah telah redha pada aku, yang menyebabkan aku dengar kalimah yang anak aku ni sebut, aku ni ketawa keseorangan. Maknanya apa dia? Maksiat yang dia pernah buat, tapi dia takut dengan maksiat dia. Kita ni jangan kita rasa sombong dengan maksiat kita, jangan. Yang sombong dengan maksiat tu jadi bahaya. Sombong dengan taat pun bahaya, sombong dengan maksiat pun bahaya. Satu yang biasa sebut pada para hadirin sekalian, kalau kita pernah buat dosa, jangan simpan dosa lama, jangan sebut dosa lama, jangan cerita dosa lama, jangan. Kita duduk seorang-seorang, dulu-dulu panggung wayang mana tak masuk. Dulu-dulu, kita sebut dulu-dulu, waktu mana muda-muda dulu, berapa orang makwa, berapa orang pakwa ada. Berapa orang pakwa, dia cerita tentang dosa-dosa dia dahulu. Jangan. Dosa yang lampau, tutup. Jangan dibuka lagi. Dosa yang lama, jangan disebut. Ataupun kita simpan kenangan-kenangan lama. Kita biarkan kenangan lama tu diulang dan diungkit kembali, jangan. Yang sudah tu sudahlah. Yang lepas, manakala dosa yang kita buat, kita takut, ya Allah, aku bimbang, ya Allah, dulu memang pernah tinggal sembahyang, mengaku terus, dulu pernah meninggal solat ke Allah, tapi dengan tinggal solat ni, ya Allah, macam manalah nak jawab depan kamu nanti. Takut dengan dosa ni lebih bernilai daripada sombong dengan taat. Jangan kita rasa, alhamdulillah juga dulu rajin baca Quran, dulu rajin sembahyang, dulu dia sombong dengan taat dia.
Dia rasa sombong dengan taat dia besar, dengan taat dia. Sekarang dia kata, tengok jadi wali dah sekarang ni. Sekarang dia dah ditimpa dengan penyakit perasan. Dia rasa sombong dengan taat dia, rasa hebat dah pada diri dia. Yang ni bahaya. Bahaya. Kerana apa dia? Kerana yang ni merosakkan dalam hidup kita. Jangan sampai peringkat demikian. Dari kejadian ini dapatlah kita ketahui bahawa meskipun seorang itu telah berbuat banyak maksiat, orang yang buat banyak mana pun maksiat, tetapi jika ia sedar dan insaf atas kederhakaannya, atas kehinaannya, banyak mana pun maksiat yang dia buat, yang kita lakukan sebelum daripada ni, kita sedar dosa ni tak boleh ni, dibiarkan. Kita tahu dulu-dulu kita kan, dulu banyak benda yang kita buat yang tak baik. Hari ni baru kita sedar kehinaan atas kefakiran kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah segala dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak buat contoh begini. Kadang-kadang kita balik ke rumah, duduk di rumah, riba je Quran. Riba je Quran tu, tengok Quran, balik selai demi selai. Selai demi selai tu kita menangis, sangat menangis. Ya Allah, tak boleh baca, ya Allah, kita sebut. Tak boleh baca, ya Allah. Soal khabar orang putih dia baca, ya Allah, kata. Soal khabar kamu ni aku tak boleh baca, ya Allah. Kita pun jalan jari kita. Jari kita tu kita jalan atas tulisan Quran. Jalankan sikit demi sikit. Kita jalankan jari kita atas tulisan Quran. Kita tunjuk kepada Allah, ya Allah, memang tak boleh. Menangis teresak-esak lebih mulia daripada bacaan Quran berdengung-dengung dalam keadaan yang kita, dalam keadaan kita menunjuk-nunjuk pada orang, lebih mulia dalam keadaan kita riba Quran tadi. Nak sebut gambaran apa dia? Bukan lepas pada ni kita tak boleh baca Quran berdengung-dengung, tak. Tapi anda nak sebut kita baca Quran dengan sombong, bongkak, lebih hina daripada kita meriba Al-Quran dalam keadaan kita menangis teresak-esak. Maknanya kemuliaan dipanggil. Lebih baik daripada kita semayang 400 rakaat dengan kita semayang 2 rakaat yang bernilai. Semayang sunat 2 rakaat yang bernilai lebih baik daripada 400 rakaat yang penuh dengan takbur dan juga sombong. Maknanya gambaran apa dia? Ibadah yang kita buat. Tapi kalau seorang yang boleh buat sampai 400 rakaat yang dia tidak ada sombong, tidak ada takbur, itu lebih bernilai lagi daripada yang kita riba tadi, yang kita semayang sunat 2 rakaat. Tapi nak sebut gambaran apa dia? Kalaupun bertembung di antara dua ni, mana yang lebih utama? Yang lebih utama ketakutan dengan maksiat yang dilakukan. Berdebar kita, berdebar anak menantu kita tak tutup aurat, berdebar. Biar rasa berdebar kita. Allah, takutnya ya Allah, kalaulah aku mati ni, anak menantu aku ni boleh semayang tak mayat aku. Kita bimbang terus. Kita memandang, berdebar kita. Tengok anak-anak kita, tengok cerita-cerita orang yang berlaku ni, berdebar kita. Allah, anak-anak nak periksa ni, anak-anak kita periksa universiti sekarang ni, berdebar kita. Yalah dia berjaya, tapi kalau dia berjaya sampai peringkat dia lupa daratan, apa yang kita nak? Berjaya dalam periksa ni, anak-anak sedang periksa ni, dalam peperiksaan universiti sekarang yang sedang dilalui oleh mereka. Dalam keadaan macam ni berdebarnya ya Allah, ialah sikit lagi dia akan berjaya. Apabila dia berjaya, hidup dia ni bimbang-bimbang, dia lupa daratan. Kita tengok anak-anak kita berumah tangga, sonok, tapi dalam sonok ada debaran. Berdebar kita, ialah dia sonok, kejap lagi dia sayang pada isteri dia, lebih sayang pada mak ayah dia. Dia sayang pada keluarga dia sehingga dia lupa daratan, bimbang. Kalau dengan rumah tangga dia menjadi semakin sombong, berdebar dalam hati kecil orang mukmin, dia rasa debaran. Takutnya kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala pesongkan hati dia sehingga kan dia tak ingat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.